Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ramai datang hari ni. Alhamdulillah. Harap-harap kalau subuh datang macam ni pun alhamdulillah. Lagi sejuk kita punya masjid. Tanpa aircon lagi sejuk, insya-Allah kita imarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada pengurusi masjid Karya Kampung Paya, iaitu yang dihormati Tuan Haji Zainal Azim, pengurusi Masjid Kampung Karya ini. Itu juga kepada Ashabul Fadilah, Tuan Imam-Imam yang dimuliakan, Tuan-tuan guru, para alim ulama, asatiza, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, Tuan Bilal, Tuan Siap Barisan AJK Masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah dan seterusnya, para jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana sudi hadir serta memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu dan berkuliah di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih ya Allah. Apa yang penting? Alhamdulillah. Baik. Baik. Seterusnya para jemaah ini tolong pada saya. Dia antara okey. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat izinnya kita semua dapat berada bersama-sama di sini untuk pengajian ilmu. Sungguh pun kita semua terikat dengan SOP yang mana abang Covid kita selalu mengganggu kita, dan saya juga dimaklumkan setakat hari ini pun dah 1000 lebih kes masih ada lagi, dan saya memandangkan kita terikat dengan SOP, kita harap kita patuhilah duduk berjarak-jarak semua ya. Baik. Jangan lupa juga ketika kita masuk ke masjid tadi dengan niat iktikaf kita, insya-Allah sepanjang masa daripada maghrib ke isyak ni kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahniah dan syabas kepada tuan-tuan puan-puan sekalian kerana menghadirkan diri ke kuliah ini dan juga majlis ilmu ini, kerana Nabi ada sebut bahawa bila kita belajar satu bab dalam majlis ilmu, ianya juga sebagai pengganti lebih baik daripada solat rakaat 100 solat sunat 100 rakaat. Ya. Kemudian Nabi juga ada sebut apabila ramai umat dia datang ke masjid ataupun surau untuk kuliah ilmu, insya-Allah ada di antara mereka doa-doa mereka akan terkabul. Oleh yang demikian, saya ingin mengajak ramai-ramai untuk sebelum kita mulakan ni, marilah kita membaca Ummul Kitab sebagai pembukaan, dan yang mana kita niatkan agar pahala bacaan ini kita semua dapat dijauhi daripada segala bala bencana dan juga penyakit, dan sekiranya ada yang telah terjangkit, mudah-mudahan dapat sembuh dengan sedia kala. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu saja kami panjatkan kesyukuran dan segala rahmat dan berkat-Mu ya Allah. Kami memohon inayah dan taufik-Mu ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Engkau bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga negara ini ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wa Ikram, kami memohon kekuatan dan hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada majlis ilmu hari ini dapat kami melaksanakan segala kebajikan, dan kami juga memohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada segala jenis keburukan dan bala bencana ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, tajuk kuliah kita pada malam ini saya akan cuba singkatkan ya, sebab kita pun terikat dengan masa. Tajuk kita pada malam ini adalah amalan dan fadilat sedekah. Ianya berkisarkan tentang sedekah, atau lebih utama lagi yang saya nak terapkan dan kongsikan ni pada malam ini adalah sedekah subuh. Ya, dengar ya, boleh jelas tak? Sedekah subuh. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak amalan kebajikan ni dan juga kebaikan, akan ada manusia ketika mana di dunia sombong. Maksudnya sangat berat untuk bersedekah. Namun apabila menghadapi saat kematian, sakaratul maut, jikalau boleh, masa itulah baru dia merayu kepada Allah supaya ditangguhkan seketika supaya dapat berbuat demikian. Masa tu baru nak bersedekah.
Itulah kadang-kadang kita biasa dengar orang kata nak bersedekah apa, duit pun tak ada, nak tunggu kaya baru nak sedekah. Betul tak? Biasa dengar tak? Menerusi satu firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Munafikun ayat nombor 10 yang bermaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan belanjakanlah, yakni dermahkanlah sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang soleh. Maksudnya the last minute dah nak mati baru nak terfikir nak sedekah orang. Walhal dalam kehidupan ada duit tapi tak nak bagi sedekah. Ya, manusia ni dia hanya akan tahu, macam saya sendiri pun mungkin saya sendiri akan tahu kehebatan dan ketinggian amalan sedekah itu hanya selepas mereka meninggal dunia. Setuju tak? Sedekah ni digambarkan sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita buat kira-kira simple matematik, satu tolak satu, maknanya saya ada RM1, saya tolak dengan RM1, maknanya kosong, zero. Nilai apa? Nilai kosong kosong. Tetapi dia beza dengan amalan kita, yang mana bila kita sedekahkan RM1, paling kurang RM1, ianya akan menjadi 10 ataupun 700 atau beratus-ratus atau beribu-ribu, ribu-ribu lemon pula, beribu-ribu, bukan lemon. Ya, silap. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman yang bermaksud auzubillahi minasyaitonirrajim, bandingan ataupun derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih. Sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, yang mana tiap-tiap tangkai itu mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang menghendakinya, dan Allah ni maha luas rahmatnya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Ya, alhamdulillah sahabat saya datang, kita kan Ustaz Zaini ada sekali. Demikian besarnya ganjaran pahala dijanjikan Allah kepada hambanya yang bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bersedekah dan berinfak ni, bila kita sedekah sikit ataupun banyak, percaya tak, dia sikit pun tidak akan menggugat harta kita, tidak akan mengurangkan sama sekali, malah akan bertambah lagi. Ada sebab dia. Kita akan kupas sikit demi sedikit, ia akan dapat mengayakan hati kita. Walaupun kita tak kaya tapi kita rasa kaya, perasaan kaya lah tu, kita juga dapat membersihkan harta kita, memanjangkan usia kita dan melancarkan rezeki yang dikurniakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bagi kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian kita ni, sedekah adalah jalan penyelesaiannya. Sebab apa? Saya akan kongsi juga. Secara logiknya, apabila kita berada dalam kekurangan atau berada dalam kesusahan, saya nak kongsi satu ketiga dulu, ketika mana saya tahun pertama berada di UK, tidak ada duit langsung. Kami hanya bekerja 4 jam. 4 jam saya dibenarkan. Duit pound, nak makan nasi lemak RM8 pound bang, 8 pound bang, RM8. Nak pergi mana? Saya Northumbria, nak pergi nasi lemak Liverpool, tambang lagi. Tapi kalau kita bersedekah, UK banding dengan New York, UK dia punya surau, musolah ada, tempat sembahyang ada. Jadi kita sedekah, saya amalkan ini sedekah walau sedikit. InsyaAllah bila sampai satu tempat, bukannya tiba-tiba duit turun daripada langit, adalah hamba Allah membelanja kita. Itu salah satu fadilat yang saya nampak di sini, ya. Maksudnya, tapi secara logik lah, apabila kita berada dalam kekurangan, kita sebenarnya akan harapkan orang lain untuk memberikan sesuatu, kan? Sebab kita memerlukan sesuatu bila kita dalam kekurangan. Tapi kita sebenarnya kena ubah mindset sedemikian. Jangan terlalu mengharap. Sebaliknya, kita perlu berusaha untuk bersedekah walaupun kita tak cukup. Sikit pun tak apa. Bukan macam yang Minggu lepas kata sikit-sikit makan, itu lain. Makan sikit-sikit tapi sikit-sikit, itu lain. Ini sedekah sikit saja. Jadi contohnya, kita jadikan amalan ini, bila kita pergi masjid atau pergi surau, kita selesai saja solat, kita dermah dekat tabung. Walaupun jumlah itu nilainya sikit, tapi kesusahan yang dinilainya adalah bukan jumlah, tetapi kesusahan yang kita mengeluarkan duit itu. Walaupun kita susah, tapi kita bantu orang. Pernah tak tuan-tuan dan puan, tanya diri sendiri, jangan tanya saya, ketika mana ada hamba Allah datang minta sedekah pada kita, kita pun terfikir, aku nak bagi ke tak? Saya pun tak ada duitnya, macam mana nak bagi? Kita ada dua hati. Macam tadi, katakan kita bagi tabung sedekah, kita ni ada RM50, tapi alamak terlopeh RM50, mampu tunggu sampai habis dulu. Ustaz minta balik tabung tu, saya dalam hati niat nak bagi RM1, tapi RM50, macam mana tu?
Kan ada orang macam tu kadang-kadang. Dalam satu hadis ni dia ada menerangkan manusia ni jika mereka bersedekah walaupun sedikit kurma sekalipun, ia mampu menghalang daripada wajah kita ni dibakar daripada api neraka. Cuba cari surah tu, insya-Allah ada. Sedekah ni dia merupakan satu amalan yang sangat baik dalam menjemput rezeki. Yang sebenarnya sedekah ni, sebab tajuk kita, saya kata saya akan zoom kepada sedekah subuh. Tapi bila kita cakap pasal sedekah, orang akan tanya kenapa sedekah subuh? Sedekah ni kita boleh saja lakukan pada bila-bila masa. Namun demikian, antara waktu yang terbaik untuk kita melakukan sedekah adalah ketika selepas solat subuh, bagi mendapatkan doa mustajib atau mustajab daripada para malaikat. Maka sebab itulah tajuk hari ini sedekah subuh. Semua boleh sedekah. Tapi ada setengah orang bila kata sedekah, tadi tabung bergerak kan, bila kata sedekah, setengah orang berpendapat senyum pun sedekah. Maka bila tabung bergerak disenyum je lah, senyum je. Sebab senyum tu sedekah, dia kata. Itu dulu. Kenapa? Soalan dia lagi, kenapa sedekah subuh? Kenapa sedekah subuh, bukan sedekah lain? Dia bukan bererti tidak boleh bersedekah di waktu lain. Kita boleh sedekah hari-hari, setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Hari Jumaat atau bukan Jumaat pun kita boleh sedekah. Sedekah ni sebenarnya merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya kepada semua umat Islam. Kerana di dalam rezeki ni, percaya tak, di dalam rezeki kita terdapat hak orang lain yang harus kita infak atau kita sedekahkan. Setuju tak? Apalagi kalau kita sedekah subuh, banyak istimewa dia. InsyaAllah kalau saya, mungkin ada yang dah pernah ikut kuliah saya sebelum ni, mungkin tuan-tuan, puan-puan, ayah bunda, pengusi semua dah tahu istimewa sedekah subuh. Tapi saya nak refresh dan saya nak kongsi. Dan saya yakin tuan-tuan, puan-puan dan kalian semua, kalau dapat tahu istimewanya sedekah subuh ni, wallah, tidak akan sia-sia untuk datang subuh. Datang subuh, sedekah saja. Baik, dalam bab sedekah subuh ni, sedekah subuh adalah sedekah yang paling baik. Kenapa? Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa? Bukan saya yang kata tau, tapi Rasulullah SAW berkata setiap waktu subuh, ingat, Allah akan turunkan malaikat. Dia akan turunkan malaikat, dua malaikat, yang mana tugasnya adalah mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Harta yang kita sedekahkan ini tidak akan berkurang, percayalah. Sebab Allah akan menganugerahkan kepada orang yang sedekah itu, hamba yang bagi sedekah itu satu kemuliaan, keberkatan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi ingat, bila kita sedekah, tidak berarti rezeki yang datang itu merupakan uang, tidak berarti merupakan duit, ringgit. Tidak, mungkin rezeki yang lain-lain. Kita akan kupas lagi. Kita akan kupas kejap lagi. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari pun di mana pada harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antaranya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lain lagi, Ya Allah, hancurkan harta yang kikir. Maksudnya tak hidung masin lah. Okey. Di antara yang kita faham pasal hadis sebentar tadi, bahawa Asy-Syariqul Masydu', iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan harta orang yang berinfak. Sesiapa yang bersedekah di subuh hari, malaikat akan mendoakan kelapangan rezeki yang sangat kita perlukan, iaitu untuk melancarkan ibadah kita, amal soleh kita, dakwah dan juga jihad kita di dunia sekali. Makanya kita biasakanlah sedekah subuh walaupun cuma RM1 ataupun RM2, tapi lakukan dengan istiqomah. RM1 tak apa, walaupun sikit, tapi kita istiqomah dengan doanya, ya. Sebab di situ macam cakap tadi, ada doa malaikat, yang mana doa malaikat ni sangat mustajab. Semua setuju kan? Malaikat doanya mustajab kan? Jadi kita doa. Sebab sedekah subuh ni, pagi-pagi malaikat dia datang, dia akan catat amalan yang pertama kita buat. Bukan kita buat motor kita makan capati, bukan kita pergi rimbunan ya. Bukan. Tapi dia catat bila kita selesai solat subuh, dia akan catat bila apa yang kita buat. Dia akan laporkan kepada Allah, Ya Allah, orang ini pertama kali dia sampai masjid, dia akan cari tabung, dia akan sedekah tabung. Kat situ. Maknanya pertama kita buat, kita sampai je, kita tengok tabung ada tak. Jadi kita akan gerakkan tabung tu, kita akan masukkan sedekah tu dan ada doa dia.
Tuan-tuan saya tak, zaman sebenarnya benda ni dah dipraktikkan oleh zaman mak bapak kita zaman dulu lagi, tapi bukan bentuk sedekah keuangan. Perasan tak pada zaman dulu, waktu kecil-kecil dulu, orang tua kita bila ada kenduri, dia orang sangat happy. Mereka akan bawa barang-barang sekali tau. Tidak mungkin bawa tangan kosong. Mereka akan bawa minyak, boreh, semua bawa. Itu dipanggil, kalau dekat kampung dipanggil pakat. Belah kita dipanggil pakat lah, gotong royong. Dia akan bawa. Ada yang siap bawa bawang, dah lah bawa bawang. Siap ngopeh lagi. Itulah ada istilah membawang tu. Itu contoh. Saya bagi salah satu contoh di sebalik sedekah subuh ni. Ada satu kisah dulu, para sahabat memberitahu bahawa mereka ni hidup sangat kaya raya, tapi tidak ada rezeki. Rezeki tidak ada anak, tidak ada zuriat. 20 lebih tahun kahwin, tidak ada zuriat langsung, tapi sangat kaya, siap ambil anak angkat. Kalau pergi Langkawi mana dayang bunting lah silakan, kononnya dapat anak, tapi tak dapat juga. Akhirnya dia jumpa salah seorang syekh ni. Syekh ni telah berikan satu amalan. Macam mana solat kamu? Solat tetap solat. Sedekah kamu? Allah lupa. Dia cuba sedekah. Alhamdulillah dapat rezeki. Malah twins lagi, kembar lagi. Kemudian satu lagi cerita yang mana sahabat saya sendiri, seorang peguam senior saya, dia suka joli. Peguam tidak kaya, tapi ada duit, rezeki tak putus. Dia suka joli. Duit dia tak manage, dia tak properly manage. Sampailah satu ketika dia hampir bankrupt, muflis. Tetapi sembahyang pun tidak. Sampai satu masa kami bawa dia pergi jumpa seorang kiai. Kiai kebetulan bagi ijazah sama juga, amalan yang sama juga. Dia kata kamu sedekah dengan niat sikit, lama-lama banyak, adalah pahala dia. Maknanya dengan niatan kita lah. Saya akan kongsikan niatan kita, cara dia macam mana kita buat nanti. Akhirnya beliau dapat selesaikan nama dia daripada blacklist. Itu yang berlaku. Ini cerita benar yang berlaku di sini. Zaman dulu saya tidak ni lagi lah kan. Jadi amalkan sedekah di waktu subuh. Untuk kaum muslimin pula yang pergi ke masjid atau surau untuk subuh, masukkan sedekah ni dekat tabung surau tersebut. Tabung surau ataupun tabung masjid lah, yang dinamakan tabung sedekah subuh. Cari tabung. Kalau yang tak dapat, ada soalan. Kalau tak dapat nak pergi masjid, tak dapat nak pergi surau, yang sembahyang kat rumah, ataupun ada kojo nak buat 6.30 dan nak pergi kojo, tak dapat lah nak solat subuh kan. Jadi apa kita buat? Saya cadangkan kita carilah kotak Milo ko, tin susu ko, buat tabung. Kita namakan sedekah tabung subuh. Yang mana setiap kali kita selesai solat subuh, nak doa itu, kita masuklah duit. Itu shilling. Masuk shilling ke, masuk RM1. Masuk sikit-sikit, insyaAllah. Bila selesai, cara nak buat macam mana? Bila kita target lah, kita set target. Tabung sedekah subuh ni kita nak tunggu sampai bila? Seminggu ke, 2 minggu ke, sebulan ke? Selesai je, tak payah nak poin ni lah. Dah banyak besok, janganlah pergi Jekyll, jangan pergi Pro 2 beli kereta, jangan pergi jangan pergi Tesco beli barang. Kita serah kat masjid. TFC. Kita surah ke masjid ataupun surau. Saya yakin surau kita dan terutama masjid kita, dia tahulah nak manage macam mana. Sebab apa? Pahala tu nanti walaupun RM1, kita semua dapat. Kita semua akan dapat. Baik, macam saya kata, setelah solat subuh masukkan, puan-puan dengar, masukkan sedekah tu ke tabung RM1 ataupun RM2. Ini antara amalan supaya rezeki kita berkat. Sebab apa? Supaya saya kata tadi, setiap pagi akan datang malaikat. Yang saya kata tadi kan, setiap kali akan datang malaikat, dia akan doakan malaikat dia. Pertama dia akan doa Allahumma ati munfikun tolafan. Manakala malaikat yang kedua doa dia Allahumma ati mumsikun tolafa. Maksudnya ya Allah, gantikanlah harta orang yang berinfakkan hartanya itu dan bagi ganti kepada dia. Sebab dia kuat menderma, dia sedekah makin banyak harta dia. Untuk yang kedua ni maksudnya bagilah kebinasaan kepada dia sebab dia menahan harta dia. Itu ada doa dua malaikat tadilah. Saya kata tadi, bagi yang nak tabung di rumah tu sedikit pun tak apa, yang penting kita istiqomah dan yakinlah semua baik. Masa ada bila? Mampu ya? Sudah. Semua baik, anak baik, lepas tu menantu semua pun baik. Sebab apa? Yang kita buat di rumah ni, insyaAllah kalau kita buat di rumah untuk sedekah ni, kita sekurang-kurangnya cuba fikir secara logik akal, kita dapat mendidik anak-anak kita sikap menabung. Ya tak? Kemudian untuk sedekah subuh pula, sedekah duduk di masjid ke atau di masjid ke di surau, pastikan sedekah tersebut setelah selesai subuh sebelum waktu syuruk. Ada sobat dia.
Sebab apa kita tak nak nanti orang datang sujud sedekah, oh alhamdulillah nanti dapat pahala, esek balik terus. Jangan macam tu. Kita kenalah solat dulu ramai-ramai. Betul tak? Jadi tadi sebab dah sedekah tabung dah lancar kan, tinggalkan lancar kemudian. Jadi sebenarnya kita cakap pasal sedekah tabung subuh ni asyik sedekah je. Ada bondol lagi yang saya nak kongsi dekat sini. Apabila kita sedekah tu, alangkah baik kalau diikuti dengan doa dia, permintaan kita. Maksudnya setiap kali sedekah kita masuk tabung, ya Allah, dengan pahala subuh ni aku nak nikah lagi, untuk nak nikah dua lah. Itu pun niatan juga. Tapi kita buatlah istiqomah. Bukan masuk nak nikah lagi. Kalau yang panah baran, ya Allah, dengan pahala sedekah subuh ni bagilah sejukkan hati saya. Ya Allah, dengan pahala sedekah ni bagilah jalan bisnes penjualan kereta Pro 2 aku lancar. Hari ini 10 biji kereta. Mungkin. Kita boleh buat macam tu. Ya Allah, dengan pahala sedekah subuh ini mohon supaya anak-anak murid rajin belajar. Yo cikgu, rajin belajar, donga cakap semua kan. Untuk yang berhajat untuk anak-anak kita jadi menghafal Quran, ya Allah, dengan berkat sedekah ini kurniakanlah supaya anak-anakku jadi penghafal Al-Quran. Yo, faham tak? Boleh faham? Tapi ada tapi dia. Kalau kita ada tabung yang besar, kita masuk tabung setakat 20 sen, 50 sen, RM1, malu tidak dengan Allah? Kau minta lobi-lobi, sedekahnya sikit je. Masuk RM1, ya Allah, aku minta itu, aku minta ini, minta itu, banyak sampai ke Soho baru habis. Mangai. Betul-betul lah kita minta. Maknanya syarat dia yang kita amalkan, satu sedekah satu niat. Satu sedekah satu niat. Tak kisahlah RM1, RM2. Kalau tak dapat sikit, bagi banyak lagi bagus. Kalau tak dapat bagi banyak, bagi sikit. Ya. Itulah makanya itu sedekah subuh ni, terus terang saya kata, subhanallah, memang sangat lumayan dia punya fadilat. Saya sendiri pernah, saya tak boleh nak bagi tahu apa, tapi saya terus terang, alhamdulillah setakat ni saya tak kaya, tapi rezeki tak putus-putus. Saya tak kaya, tapi saya kaya sahabat. Ini semua sahabat saya, alhamdulillah. Semua sahabat. Saya ramai sahabat. Sebab saya pergi satu, kaya, memang kita perlu kaya. Duit kena ada duit. Tapi bila mati besok, orang yang tolong saya bukan duit saya, tapi sahabat-sahabat saya. Saya nak kaya sahabat. Saya nak banyak kawan. Itu pun salah satu doa juga. Ya. Jadi firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133-134 mengenai bersedekah ni bermaksudnya, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lagi tak masuk? Lagi 2 minit. Jadi orang-orang yang menderma hartanya pada masa susah dan senang, dan orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang maafkan kesalahan orang lain. Ingatlah, orang yang mengasihi orang berbuat perkara baik, dia punya faedah ni, insya-Allah kita sedekahlah. Saya pernah juga satu ketika dulu memang duit dah tak ada. Yang baru terjadilah, duit tak ada sebab PKP. Klien tak bayar, nak macam mana? Tapi saya teruskan dengan amal tersebut, nak bagi pamper, duit tak ada. Saya tak malu kongsi, orang rumah saya nampak live dekat sini. Duit tak ada. Tapi kebetulan ada seorang tukang sapu tu, memang duit tak ada. Saya bagi duit kat dia. Kali duit kat dia, orang rumah bising, bang, duit beli pampers tadi RM23 je pun, pet-pet. Tapi dah habis dah bagi kat orang tu makan. Bising orang rumah. Tengok dah sampai sehari petang tu, ada sahabat saya datang. Bos, nak pampers tak? Baru punya. Nak test. Itu pun salah satu pahala juga yang kita tidak sangka-sangka. Sebab tu saya kata, sedekah ni Allah akan bagi kita pahala yang tidak disangka-sangka. Tidak semestinya dengan duit. Tapi kalau yang nak kahwin tu, mungkin pahala dapat kahwin, nak dapat bini lah. Takkan kita, ya Allah, dengan pahala sedekah ni aku nak nikah lagi, dia bagi roti. Lain kan? Maknanya setiap apa yang kita doa tu, setiap apa yang kita minta tu, kita bagilah spesifik sikit. Ya, baiklah tuan-tuan, sebabkan kita ada SOP apa tu, nak maghrib dah, nak isyak dah kan. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu daripada saya. Salah dan silap saya mohon maaf dan pun tuan-puan sekalian, kita tutup dengan selawat Nuri Mubin sebanyak 5 kali dengan doa ikut saya. Sallallahu Rabbuna ala Nuri Mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu
ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأكلنا الجنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allahumma ya Allah, Engkau jadikanlah pertemuan kami dalam majlis ilmu ini agar membawa berkat bagi kami. Engkau jadikanlah sisa umur kami lebih baik daripada yang telah lalu. Engkau jadikanlah perjuangan kami, sedekah kami, infak kami, amalan soleh kami menjadi pahala besar di sisi-Mu ya Allah, agar ianya membawa syafaat bagi kami di hadapan-Mu di hari kiamat nanti ya Allah. Ya Allah, Engkau akhirilah hayat kami dengan husnul khatimah ya Allah. Engkau ampunilah dosa kami ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk semua jemaah yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah, agar selepas majlis ilmu ini masing-masing balik dengan terampunnya dosa-dosa mereka dan bersihkan hati mereka ya Allah, sucikanlah jiwa mereka ya Allah, dan selamatkanlah setiap langkah-langkah mereka ya Allah. Menjadikanlah kami semua penghafal Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran yang mencintai Al-Quran, dan di hari kiamat mendapat syafaat Al-Quran ya Allah, birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.